dia nampak ada seekor anjing jalan dalam keadaan yang sangat santai mantai. Neng macam tu. Jadi anjing tu berjalan, jadi Umi tak terfikir apa-apa, dia tengok je lah anjing tu berjalan, tiba-tiba anjing tu berhenti dan duduk, dan anjing tu memandang ke arah dia. Pada waktu tu dia rasa macam tak ada apa yang pelik, dia macam anjing-anjing biasa je yang pandang orang. Jadi dia pun tengok je lah anjing tu, anjing pun tengok dia. Lama kelamaan dia nampak sesuatu yang pelik dekat anjing ni. Anjing ni. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan satu lagi cerita pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi ceritanya satu, cuma Abang pecahkan menjadi beberapa bahagian. Jadi sebelum Abang mulakan cerita, hari tu Abang ada cerita pasal tonik. Perasan tak rambut Abang tebal? Sekarang ni, bukan sekarang. Sebelum-sebelum ni, Abang memang ada masalah rambut gugur. Sebab mungkin faktor usia dah lebih daripada 40-an. Jadi tiba-tiba entahlah pertolongan daripada Allah Ta'ala, kan ada satulah orang hadiahkan kepada Abang. Dan sebenarnya dia bukanlah nak suruh Abang buat review. Cumanya bila orang dah hadiahkan, Abang terimalah dengan hati yang terbuka. Yang dia hadiahkan tu pula adalah tonik rambut. Jadi Abang pun pakailah. Bila Abang pakai, niatnya dalam hati, kalau dalam masa 2 bulan ni Abang pakai dan Abang ada kesan, terutama masalah gugur rambut Abang ni kurang, rambut Abang makin hitam, lepas tu makin nampak macam lebih muda rambutnya tapi bukan kulitnya. Jadi Abang pun berniat nak iklankan. Jadi dalam beberapa hari yang lepas Abang ada cerita tentang ni. Dan inilah sebenarnya, Abang dah guna sikit. Sebenarnya dia bagi 3 botol. Jadi ini Abang tunjuk salah satu botol lah. Nama company ni adalah Alia Hair Loss Anti Hair Loss Hair Tonic. Apa? Anti Hair Loss Hair Tonic. Macam ni lah. Ini dia punya hair treatment dia. Begini. Jadi kena pakai 2 benda ni. Yang satu ni urut, yang satu ni adalah serum. Ini adalah serum. Selepas Abang pakai ni, Abang pakai ni. Jadi berkatnya, mungkin sebab berkat lah orang hadiahkan kan. Jadi dia punya kesannya adalah gugur rambut Abang kurang. Jadi tak payahlah Abang susah-susah nak menyapu-nyapu rumah, nak membasmi rambut-rambut gugur yang banyak. Alhamdulillah, bagus betul. Abang rasa macam rambutnya jadi tebal. Boleh nampak kan? Rambutnya jadi tebal. Ramai juga yang komen, bang, rambut Abang tebal. Okey, itu adalah dia punya selingannya. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Jadi tanpa membuang masa lagi, sikit lagi. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan juga memberikan keamanan untuk kita semua. Jadi sebelum kita mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum tu Abang lupa nak cakap. Maklumat tentang tonik rambut ni Abang ada letakkan dekat dalam kawasan description area. Jadi kalau siapa-siapa nak dapatkan boleh hubungi mereka. Abang tak ada dibayar ke? Memang tak dibayar, memang niat nak iklankan produk-produk tempatan kita. Kisah ini disampaikan oleh Umi, berlaku dekat Ampang. Tapi kalau tengok daripada cara berceritaan, tarikh-tarikhnya, dia macam lebih tua daripada Abang. Umur dia Abang tak pasti, tapi kes ni berlaku pada tahun 1991. Waktu tu Abang masih lagi bersekolah rendah. Pada mulanya bila Abang dapat cerita ni, Abang anggap cerita ni adalah cerita rekaan ataupun cerita main-main. Sebabnya ceritanya cukup menyedihkan. Abang rasa macam sangat terkesan, dan benda-benda yang terlalu menyedihkan atau terlalu pelik ceritanya, itu adalah cerita-cerita yang direka selalunya yang Abang dapat. Jadi kali ini Abang tanya dengan tuan punya, Kak Umi, ini cerita betul ke Kak Umi karang-karang? Dia kata, minta maaf sangat-sangat, ini adalah pengalaman Kak Umi. Kak Umi dah hantarkan dalam beberapa channel YouTube tapi tak diterima, dikatakan cerita ini adalah cerita palsu. Tapi minta tolong sangat-sangat kalau Jo boleh ceritakan. Saya cuba ceritakan pengalaman Kak Umi ni sebaik mungkin untuk kita jadikan iktibar dan juga pengajaran. Okey, kisahnya macam ni. Berlaku dekat Ampang tahun 1991. Waktu tu Umi masih dijodohkan dengan seorang lelaki yang pada awalnya dia tak berapalah bukanlah tak berkenan, tapi ambil masa jugalah untuk betul-betul ngam dengan suami dia ni. Jadi dalam beberapa bulan berkahwin, semuanya keadaan baik-baik aja. Entahlah, pada satu hari Umi kata tiba-tiba dia rasa macam ada yang tak kena dekat badan dia. Nak kata demam pun tidak, nak kata sakit perut pun tidak, nak kata
adalah sesuatu yang dia rasa kelainan daripada dalam badan dia. Jadi dia cubalah minta suami dia bawa jumpa ke doktor. Pada waktu tu doktor anggap dia adalah demam biasa. Dia pun tak terfikir benda yang bukan-bukan. Jadi pada waktu tu Umi memang tak bekerja, dia memang duduk dekat rumah dan suami dia aja yang bekerja. Suami dia pergi pagi, baliknya malam. Selalunya Umi akan tunggu suami dia balik rumah dekat depan pintu rumah. Kalau tengok daripada keadaan rumah tu macam rumah kampung sebab ada tangganya. Jadi Umi tunggulah dekat tangga tiap-tiap kali nak masuk maghrib pukul 6.30 ke pukul 7 tunggu suami dia balik. Sebab itulah nak kata tak ada anak lagi lah, temannya berdua, tunggulah suami dia balik. Kat sini berlaku kejadian yang pelik. Tengah-tengah dia tunggu suami dia balik, tapi dia nampak tiba-tiba dia nampak ada segerombolan anjing yang lalu depan rumah dan anjing tu semua macam lari dalam keadaan yang sangat menakutkan. Dia punya seolah-olah anjing tu macam nampaklah jadi sesuatu yang pelik. Jadi Umi fikir mungkin anjing-anjing ni nampak makhluk alam sebelah. Kadang-kadang binatang macam tu kan, manusia pun boleh nampak makhluk alam sebelah. Jadi Umi fikir mungkin anjing ni nampak jin kot. Sebab itu dia berlari ramai-ramai menjauhi, macam melintas lah, macam tu. Jadi pada waktu tu dia pun tak terfikir apa-apa. Dia duduklah dekat depan pintu dekat tangga tu, tunggu suami dia balik. Tiba-tiba dia nampak ada seekor anjing jalan dalam keadaan yang sangat santai mantai. Neng macam tu. Jadi anjing tu berjalan. Jadi Umi tak terfikir apa-apa. Dia tengok je lah anjing tu berjalan. Tiba-tiba anjing tu berhenti dan duduk. Dan anjing tu memandang ke arah dia. Pada waktu tu dia rasa macam tak ada apa yang pelik. Dia macam anjing-anjing biasa je yang pandang orang. Jadi dia pun tengok je lah anjing tu. Anjing pun tengok dia. Lama kelamaan dia nampak sesuatu yang pelik dekat anjing ni. Anjing ni bukan muka anjing, tapi muka orang. Dia ada telinga, ada hidung, ada mata, ada hidung, ada mata, ada telinga, dan bentuk muka dia tu memang bentuk muka orang, bukan bentuk muka anjing. Jadi dengan kata lain, benda ni bukan benda yang biasa, benda ni pelik. Jadi pada waktu tu dia dah rasa macam apa hal pula anjing ni bentuk macam muka orang. Jadi untuk mengelakkan daripada benda-benda buruk berlaku, dia ambil keputusan untuk masuk ke dalam rumah segera. Tutuplah pintu. Entah apa-apa yang aku nampak waktu-waktu maghrib ni. Jadi dia tutup pintu pada waktu tu jam menunjukkan pukul 7. Maghrib pukul 7.30. Kita nak sembahyang maghrib 7.30 kan? Jadi dia pun pergi masuk dalam rumah, masuk dekat dalam bilik, tutup bilik. Tapi dia tak kunci bilik. Bila bilik dah tertutup, dia pun tidur. Bukanlah tidur, tapi baring dekat katil dia. Sementara nak menunggu suami dia balik. Jadi waktu dia baring dekat katil tu, dia terfikir-fikir, apa benda anjing yang mukanya macam manusia? Paling dekat pun, bukanlah paling dekat, paling seram pun mukanya anjing tu adalah anjing bulldog tu kan. Tapi dia kata ini tak, hidung, mata, telinganya semua macam manusia. Manusia yang memandang ke arah dia tapi dengan berbadan anjing. Dalam keadaan dia yang tengah terfikir-fikir, tunggu suami dia balik, badan pun rasa letih sebab tadi dia rasa macam nak demam-demam kan. Rasa macam ada yang tak kena. Jadi entah macam mana, dia pun tertidur. Bila dia tertidur itulah, tiba-tiba dia mimpi anjing yang sama datang dalam mimpi dia. Tapi dalam mimpi tu anjing tu berubah menjadi sesuatu benda yang tinggi dan hitam. Waktu tu dia tergamam apa benda yang ada dekat depan muka dia sekarang. Depan dia sekarang ni satu makhluk yang hitam tinggi, warna matanya merah. Jadi dia diam je, dia tengok, dia tak tahu nak cakap apa sebab dia tahu pada waktu tu dia dah tertidur. Dia memang sedar dia tertidur. Jadi dia kata ini mungkin adalah mimpi. Tiba-tiba benda tu berbunyi, aku tahu engkau mengandung, bagi izin aku ambil anak engkau sebagai gantinya. Pada waktu tu dia rasa macam bila masa pula dia mengandung? Waktu tu dia belum mengandung lagi, dia kata. Tapi dia tak menyaut, dia diam je. Waktu tu, pada masa yang sama, selepas makhluk tu berkata-kata dengan sangat kuat dan dia hulurkan tangan, dia nak pegang perut Kak Umi ni, perut Umi. Waktu tu Umi dah rasa tak selesa, dia pun tepes lah, dia pun macam ambil tangan dia tu, dia ketuk-ketuk benda tu jangan sampai tangan benda tu melekat dekat perut dia. Entah macam mana ketukan tu terlalu kuat,
gerakan tu terlalu agresif dekat dalam mimpi, akhirnya dia terbangun. Bila dia terbangun, selang beberapa minit dia dengar suami dia balik daripada kerja. Jadi pada waktu tu dia rasa macam mimpi yang dia alami tu seperti betul-betul berada dekat depan mata dia. Pada waktu tu dia tak tahu kenapa benda tu cakap nak anak dalam perut dia, sedangkan pada waktu tu dia belum lagi mengandung. Jadi itu adalah bahagian yang pertama. Kita sambung bahagian kedua. Selepas suami dia balik, dia ceritakan benda ni pada suami dia. Tapi macam biasalah, orang lelaki selalu, mainan tidur ni awak banyak sangat tengok movie gitu. Sebab itu awak termimpi-mimpi, terbayang-bayang. Ataupun mungkin awak nampak anjing yang bentuk mukanya macam manusia, sebab itu benda tu masuk dalam mimpi. Tak bang, saya betul-betul nampak benda hitam besar mata merah pegang perut saya. Tapi yang peliknya, kenapa dia cakap saya mengandung, padahal sedangkan saya tak mengandung, dia kata. Tapi suami dia kata pergi semayang, pergi makan, buatlah apa-apa yang patut. Lepas tu awak berehatlah, awak ni memang dah terlalu penat sangat. Jadi seperti biasa, Umi akan ikut apa yang suami dia minta. Selepas makan, selepas rehat, dalam lebih kurang pukul 11 malam, Umi pun baringkan badan dia. Tapi dia berdoa kepada Allah Ta'ala supaya janganlah dinampakkan sekali lagi mimpi yang macam tu. Dia rasa sangat-sangat tak selesa. Tiba-tiba dekat dalam mimpi dia, waktu tu dia dah tidur, dalam mimpi dia, dia didatangi dengan ular warna hitam. Padahal ular tu dia tak pernah pun nampak dekat dalam TV atau dekat mana-mana. Tapi bentuk ular tu memang betul-betul pelik. Cuma kulitnya warna hitam. Jarak dia dengan ular tu lebih kurang beberapa meter. Ular tu tak berani mendekati dia. Dia pun tak tahu kenapa. Tiba-tiba dia tersedar daripada tidur. Dan dia pada waktu tu lebih kurang pukul 5 pagi, dia nampak ada seorang perempuan dan beberapa orang anak kepada perempuan tu. Dia tak kenal siapa perempuan tu dan dia tak tahulah kenapa perempuan tu ada dekat dalam bilik tidur dia. Pada waktu tu dia betul-betul dah sedar, dan yang peliknya setiap perempuan tu badannya cukup besar, melebihi daripada saiz seorang manusia. Pada waktu tu dia macam terfikir-fikir apa benda yang dia nampak depan mata. Selepas beberapa ketika, perempuan-perempuan tu yang terdiri daripada mak dan beberapa orang anak perempuannya keluar daripada bilik dia. Selepas perempuan tu keluar daripada bilik dia, suami dia terbangun. Suami dia tanya, kenapa? Dia kata, entahlah. Dia kata dia tak boleh tidur. Sebenarnya waktu tu dia tak beritahu dekat suami dia apa sebenarnya yang dia nampak. Perempuan-perempuan berbadan besar dan tinggi, dia kata. Jadi dia diamlah. Suami dia kata, kalau macam tu pergilah, jomlah kita pergi sembahyang subuh. Kejap lagi dia kata, mak ayah awak akan datang. Dia pun pelik. Kenapa mak ayah dia akan datang? Dia tak bertanya banyak-banyak soalan. Jadi bila besok pagi dah sembahyang subuh, dah sarapan, tiba-tiba mak bapak dia daripada kampung. Mak bapak si Umi ni lah datang daripada kampung. Lepas tu suami dia pun bungkus-bungkuskan baju Umi. Waktu tu Umi pelik tau. Kenapa ni? Apa benda yang berlaku sebenarnya? Yang peliknya, mak bapak dia datang dan suami dia bungkus-bungkus baju dia. Lepas tu suami dia letak beg baju dia tepi pintu. Dia cakap macam ni, mulai hari ini sampailah selesai nanti, Umi ikut mak ayah balik dulu, duduk dekat rumah mak ayah. Jadi Umi pun bertanya soalan, kenapa pula saya nak kena pergi daripada rumah ni? Ada apa-apa yang saya tak tahu ke? Apa-apa yang saya tak kena ke? Pada awalnya si suami nak mengelak daripada ceritakan sebenarnya apa yang berlaku. Tapi selepas Umi mendesak beberapa kali, akhirnya si suami ceritakanlah. Rupanya selepas Umi tidur, habis saja solat Isyak, satu malam tu Umi jadi orang lain. Dia menjerit, dia melolong, dia berguling dan dia menangis buat secara serentak. Dia memang bukan Umi. Dia jadi seseorang yang dia punya keadaannya macam sangat sedih, sangat tergelak, kadang-kadang menangis, kadang-kadang menyebabkan si suami takut. Jadi pada malam tu si suami telefon mak ayah kepada Umi untuk bawa Umi balik ke kampung kerana si suami perlu bekerja. Jadi tak ada siapa nak jaga Umi dekat rumah. Jadi untuk mengelakkan perkara yang buruk berlaku,
Jadi dimintalah Umi untuk tinggal dekat rumah mak ayah dia dalam beberapa waktu. Bila dia dengar macam tu, Umi rasa pelik sebabnya dia tak rasa seperti dia mengaruk, menangis, menjerit, dia tak. Cuma pada malam tu dia hanya mimpi ular hitam dan juga beberapa makcik yang berbadan besar dan tinggi yang bentuknya bukan macam manusia datang ke biliknya. Itu je, dia tak pernah menjerit. Tapi mengikut apa yang suami dia cakap, dia dalam keadaan yang menjerit melolong-lolong. Jadi bila dah jadi macam tu, dia pun dengan rela hati ikutlah mak bapak dia balik ke kampung. Tapi tetap juga dia tak ceritakan apa-apa yang dia alami, yang dia mimpi kepada emak dengan ayah dia sewaktu di rumah suami dia. Sebab dia rasa macam ini tak ada kaitan langsung dengan dia. Kenapa dia dapat bencana-bencana seperti ini, sedangkan hanya satu je peristiwa yang dia alami, iaitu nampak anjing bermuka orang. Jadi nak tak nak diikutlah suami dia balik kampung. Diikutlah mak dia pun balik kampung. Okey, kita tamat bahagian kedua. Tapi nak jadi cerita, kampung Umi tak jauh lah daripada rumah suami dia. Kampung dia dekat Sungai Buloh je. Jadi tak jauh sangat lah perjalanannya. Bila sampai dekat rumah mak ayah dia ni, Umi ditanya dengan mak ayah dia sebenarnya apa yang berlaku. Umi ceritakan apa yang berlaku. Dia nampak anjing dan juga beberapa mimpi pelik. Tapi satu badan dia rasa penat, satu badan dia rasa letih. Dalam banyak-banyak peristiwa yang Umi alami, ada satu peristiwa yang menjadi benda yang bahaya mengikut kata ayah dia, iaitu mimpi makhluk hitam nak rampas bayi dalam perut Umi. Jadi bapak dia tanya, Umi mengandung ke? Umi kata dia tak mengandung. Dia sihat walafiat. Dia dah cek dekat klinik, dia tak mengandung. Cumanya dia dalam keadaan yang lemah sekarang ni. Dia ada beberapa lebam di bahagian kaki, tapi dia kata itu tak adalah serius sangat. Okey, jadi sejak daripada tu dia pun duduklah dekat rumah mak ayah dia, dan suami dia selalulah datang berurang-alik ke rumah mak ayah dia nak tengok, nak menjenguk keadaan Umi. Ada ketikanya suami dia akan tidur dekat rumah mak ayah Umi, tidur dekat teman si bini lah kan. Pada satu hari tu, petang juga waktu tu, tengah duduk-duduk dekat depan rumah kampung dia dekat Sungai Buloh. Waktu tu mak ayah dia ada dekat dalam rumah tengah minum petang. Entahlah, Umi kata pada waktu tu dia rasa macam nak duduk depan rumah. Tiba-tiba dalam keadaan yang sangat-sangat tidak disangka-sangka, lalu seekor anjing yang sama duduk depan Umi, jaraknya lebih kurang setengah kilometer. Tak adalah setengah kilometer, macam 10 meter macam tu. Muka anjing tu macam manusia, dan bila diamati betul-betul, Umi yakin inilah anjing yang sama yang dia nampak dalam beberapa hari yang lepas. Pada waktu tu tergerak dekat dalam hati, macam mana boleh anjing ni ikut dia? Mana datangnya anjing ni? Jadi dalam keadaan yang kalang kabut, Umi masuk dalam rumah. Jadi bila tengok keadaan Umi kalang kabut, si ayah pun tanyalah kenapa Umi dalam keadaan mukanya pucat lesi. Umi ceritakan, "Yah, dekat depan rumah saya nampak anjing yang sama yang macam saya ceritakan pada ayah. Muka dia macam manusia." Jadi si ayah ni bila dah anak perempuan dia cakap macam tu, cepat-cepat dia pergi dekat depan pintu nak tengok apa bentuk rupa anjing macam manusia tu. Bila dia sampai dekat depan pintu, dia nampak anjing tu. Cuma dia nampak anjing tu daripada belakang. Anjing tu dah berlalu pergi. Dengan kata lain, Umi tak berbohong. Umi cakap betul. Cumanya si ayah tak nampak muka anjing tu. Malam tu Umi mimpi anjing tu datang sekali lagi. Dan macam biasa, anjing tu berubah menjadi satu kala jengking yang menakutkan, dan dia bercakap benda yang sama. "Izinkan aku ambil anakmu." Dia kata, "Kau akan mengandung anak perempuan, tapi anak kau akan menjadi hak milik aku sebagai pertukar ganti." Pada waktu tu Umi terbangun. Bila dia terbangun, dia tengok kedua tangan dia lebam, kaki dia lebam, sebab dalam mimpi tu dia perasannya tangan kanan dan kiri ni disepit dengan
ketam, dengan sepit kala jengking dalam mimpi tu. Jadi bila dia bangun, tangan dia lebam-lebam, kaki lebam-lebam, dah dia menangis. Si mak ayah dia tengok dalam keadaan anak perempuan dia huru-hara, kesian lah kan. Jadi tak tahu nak buat macam mana. Jadi si ayah pun panggil lah beberapa orang untuk tengokkan anak-anak dia berubat. Tapi benda tu tak jalan. Malam seterusnya Umi mimpi lagi. Kali ini anjing tu datang dan berubah menjadi ular. Dan ular tu cakap benda yang sama, dia nak anak dalam perut Umi padahal Umi tak mengandung. Dia dah cakap dengan ular tu, aku tak mengandung lah. Cakap, kau nak anak apa? Dia kata, akan berlaku, dia kata. Dan waktu berlaku tu nanti aku nak anak kau, dia kata. Dan dia bila dia terbangun, satu kaki dia penuh dengan macam patukan ular. Seram pula bang. Jadi dia kata pada waktu tu dia rasa macam sangat stres. Mana datangnya benda-benda macam ni? Dia tak pernah buat salah dengan siapa, dia tak pernah bergaduh dengan siapa. Mana datangnya segala cubaan dan ujian macam ni? Dan semakin lama Umi menjadi semakin stres sebab keadaan yang dia alami adalah satu bentuk torture. Kita panggil sebagai kita punya otak kena torture. Tiap-tiap malam mimpi benda-benda yang pelik, yang cakapnya sama, nak anak dalam perut, sedangkan dia tak mengandung. Macam mana kita nak elak daripada benda macam tu kan? Selain daripada memberi kekuatan dalaman, selawat Nabi. Bila dia banyak selawat, kuranglah sikit mimpi dia. Tetap juga mimpi ular, tetap juga mimpi kalajengking, tapi kedudukannya agak jauh daripada dia. Tapi kalau malam tu dia tak baca ataupun kurang selawat, kurang mengaji, benda tu mendekat dengan dia. Dan jalan terbaik adalah untuk mengelakkan daripada benda berlaku, dia akan tambah amalan. Jadi keadaannya semakin teruk, dia punya mental semakin down, dia rasa macam sedih sangat keadaannya. Walaupun macam tu, dia tetap juga kena teruskan kehidupan. Bila mak ayah dia tengok keadaan dia sangat tidak mengizinkan, jadi si mak ayah ni pun carilah orang-orang yang boleh mengubat. Cari. Akhirnya jumpalah ada katanya orang yang boleh mengubat sihir-sihir seperti ni. Jadi orang tu bila dijemput datang rumah, dia minta bantal yang Umi tidur. Jadi dekat bantal tu dibacalah ayat-ayat suci Al-Quran. Dia kata, insya-Allah pada malam ini dan malam-malam seterusnya Umi tak akan mimpi lagi benda pelik-pelik, tapi dengan syarat setiap hari habiskan 1000 kali selawat Nabi supaya untuk mengelakkan benda-benda buruk berlaku. Jadi dia kata kalau dia terlupa baca selawat Nabi tu untuk hari tu, dia kata kena ulang balik. Untuk hari seterusnya baca selawat Nabi 1000, itu sekurang-kurangnya. Jadi bapak dia pun bagilah tasbih, bagilah barang-barang yang boleh digunakan untuk buat kiraan selawat Nabi. Alhamdulillah sejak daripada tu dia tidak lagi mengalami benda-benda yang pelik. Tiba-tiba pada satu hari dia tengah menyapu dekat halaman. Bukan dekat halaman, dekat dalam rumah. Tolong mak ayah dia. Dah duduk dekat rumah, suami jauh, tak tahu nak buat apa-apa. Yang dia ada adalah kemas-kemas rumah lah. Tengah-tengah dia kemas rumah, tiba-tiba dia pengsan. Entahlah, dia kata rasa macam pening-pening lalat, dia pengsan. Jadi waktu tu nak kata pengsan sangat tu tidaklah. Dia kata dia boleh sedar lagi, cuma dia rasa macam satu badan dia letih. Dan mak bapak dia bawa dia pergi ke hospital, ke klinik kesihatan yang berdekatan. Dekat dalam klinik kesihatan tu dia tahu satu hakikat yang dia sendiri tak sangka. Doktor tu memberitahu dia sebenarnya mengandung 3 bulan. Yang selama ni dia tak tahu dia mengandung, yang selama ni makhluk tu nak ambil bayi dalam perut dia. Dan doktor tu cakaplah tahniah, tapi tahniah doktor tu macam masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Sebabnya adakah benda tu dah tahu dia mengandung? Mak bapak dia pun rasa takut tau. Takut bila peristiwa berita mengandung tu dikaitkan dengan mimpi-mimpi Umi yang dialami sebelum tu. Dia menjadi satu berita yang seronok, menarik, tapi pada masa yang sama takut. Apa yang akan jadi pada anak dia di kemudian hari, dia pun sendiri tak pasti. Jadi dia balik daripada tu, dia minta pandangan bapak dia macam mana. Bapak dia kata, ini adalah rezeki Allah Ta'ala, kau kena beritahu suami kau
dan kita akan cuba jaga kandungan ni sebaik mungkin. Jadi balik daripada dia hospital tu, dia pun beritahulah dengan suami dia. Suami dia begitu girang dan gembira sebab ialah dah berkahwin tapi belum dapat anak, tiba-tiba dapatlah berita ada anak ni kan. Jadi suami dia balik, mereka laki bini pun dengan keluarga tu pun meraihkanlah, buatlah sedikit makan-makan untuk sebagai tanda kesyukuran bakal dapat anak. Tapi bagi Umi, hati dia berkata-kata, apa yang terjadi pada anak aku? Kenapa benda tu tahu aku nak mengandung? Kenapa dia nak ambil anak aku? Itu yang bermain-main kat fikiran dia. Adakah aku berbungsuh dengan sesiapa? Adakah aku mengamalkan satu amalan yang kurafat atau benda yang tak kena dengan dalam bidang agama yang menjadikan ada benda lain nak ambil baby dia? Jadi benda tu yang menjadi pemikir, yang jadi masuk dekat dalam otak Umi ni. Dia berfikir-fikir, pada masa yang sama dia berjanji untuk menjaga kandungan tu sebaiknya. Selepas kejadian berita mengandung tu, Umi sejak daripada tu dia jaga setiap langkah dia untuk memastikan anak dekat dalam kandungan dia betul-betul baik, betul-betul sihat. Okey. Tapi takdir Allah Ta'ala, selepas 2 minggu dia mendapat berita yang dia mengandung, tiba-tiba dia terkena cacar air. Kalau kita panggil chicken pox kan, chicken pox. Jadi satu badan dia kena cacar air. Kalau orang mengandung kena cacar air, itu bukan benda-benda yang biasa. Dia perlu diperhatikan dengan lebih lagi supaya untuk mengelakkan cacar air itu terkena dekat baby. Pada waktu tu tahun 1991 kan yang abang cakap tadi. Jadi agak kritikal lah keadaan dia pada waktu tu. Jadi dia terpaksa mengambil kira setiap benda yang dia makan, setiap benda yang digunakan untuk memberikan penyakit cacar air itu cepat pergi daripada badan dia. Alhamdulillah, berkat daripada doa mak ayah, pertolongan Allah Ta'ala dan juga ubat-ubat yang dibekalkan oleh pihak doktor, akhirnya cacar air dia pun hilang. Itu pun makan masa seminggu. Sampaikan kaki-kaki dia ni berkudis-kudis kena dengan cacar air. Tapi benda tu tak berhenti setakat itu je. Yang lebih menakutkan lagi, pada satu hari entah macam mana, waktu tu kandungan dia dah makin membesar, dia rasa sakit gila dekat kandungan dia dan pergilah buat pemeriksaan dekat doktor. Nak tahu tak apa yang berlaku? Dekat bahagian luar rahim dia ada ketumbuhan yang benda tu mungkin akan menyebabkan sesuatu pada bayi yang dikandungkan. Dengan kata lain, itu bukanlah satu benda yang ya Allah ya Tuhanku, ujian demi ujian dia alami. Dia rasa cukup sedih, habis air mata selepas cacar air kena pula ketumbuhan luar rahim. Tapi berkat daripada mak ayah punya doa, selepas menjalani beberapa ujian, beberapa operation, akhirnya ketumbuhan tu dapat dikeluarkan daripada rahim Umi dan bayi tu dalam keadaan selamat semula. Ya Allah, abang rasa memang lain macam dia punya dugaan ni. Teruk dugaan dia. Dengan mengandung ada ketumbuhan cacar air pula tu. Asyik baik abang tak mengandung. Risau pula. Sedih betul cerita ni. Sambung-sambung. Jadi dia kata, dia rasa ujian yang dia alami tu betul-betul membuatkan dia rasa dekat pada Allah Ta'ala. Setiap kali dia dialami dengan ujian dan dia cuba untuk tambahkan amalan dia. Sebab pada dia, tempat yang paling boleh bergantung adalah pada Allah Ta'ala. Doa banyak-banyak. Mak ayah dia doa. Satu petang, waktu tu dia kata dia masih ingat lagi, dia baru nak start masak untuk makan malam. Lebih kurang pukul 6 macam tu. Lepas-lepas sembahyang asar lah kan. Dia keluarkan ikan daripada peti ais dia dengan tujuan adalah untuk buang dia punya frost, apa kita panggil, ais-ais yang ada dekat ikan tu kan. Dia letakkanlah ikan tu dekat sinki. Tiba-tiba dia nampak dia ada dekat situ, masih ada lagi dekat dalam dapur tu tengah menguruskan hal-hal lain. Tiba-tiba dia perasan, dia nampak macam ada seorang budak, entah datang daripada mana, tiba-tiba berdiri sebelah ikan dalam sinki tu. Pada waktu tu dia pun terfikir, budak mana ni? Dia buat-buat macam tak nampak. Dan bila budak tu, dia rasa macam pelik sebab dia rasa sejak budak tu datang, keadaan badan dia tu rasa macam tak sedap, rasa panas.
Jadi dia pun pandanglah ke arah budak tu, dia tenung baru nak tanya, engkau ni datang pada mana budak? Waktu tu dia rasa jantung dia macam nak jatuh ke bawah. Sebabnya budak tu satu badan dia diselaputi dengan api. Dia ada sepasang tanduk yang bengkok, matanya seperti ular, mulutnya seperti ular, keluarkan lidah bercabang, giginya tajam-tajam, satu badannya merah dan menyala dengan api seperti bara yang menyala, bara yang membakar. Pada waktu tu benda tu cakap apa? Sudah tiba masanya nanti aku akan ambil anak engkau sebagai ganti. Waktu tu Umi dah tak fikir apa, dia terus piap pengsan. Waktu dia sedar daripada pengsan, keadaan rumah dah penuh dengan orang, ada jiran-jiran, ada mak ayah dia. Umi tak menjerit pada waktu tu, dia macam pam aja dia pengsan, dan bapak dia pun panggil lah ahli-ahli perubatan dan tanyakan sebenarnya apa yang berlaku. Umi ceritakan apa yang dia nampak. Kebanyakan daripada jiran pada waktu tu anggap dia sebagai mimpi. Tapi si ahli perubatan Islam tu cakap itu adalah iblis. Mungkin Umi nampak iblis gitu. Jadi kenapa dia nampak iblis? Kenapa dia diuji dengan benda-benda macam tu? Sampai situ sahaja email yang abang dapat. Dan waktu tu bila abang habis baca, barulah abang call Kak Umi. Sebenarnya apa yang berlaku Kak? Akak kenapa diuji dengan macam ni punya teruk? Akak tu cakap apa? Akak akan sambung cerita ini, tapi bagi akak masa dulu. Cumanya dia kata ini semua adalah salah menuntut ilmu hitam. Siapa yang menuntut ilmu hitam? Sang suami. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Tapi nanti jangan minta kat abang sambungannya. Tunggu abang telefon Kak ni dulu untuk dapatkan sambungannya. Dan sabar-sabar dulu Tapi bila abang dengar suami dia sebenarnya yang menuntut ilmu salah tu, dan sekarang dia dah berkahwin dengan orang lain, dah bercerai dengan suami yang tu. Apa yang jadi dengan anak tu pun abang tak tahu. Nanti abang dah tahu, nanti bawa abang ceritakan. Bang, bila nak buat sambungan bang, dan sabar dulu. Nanti abang boleh dapat ceritanya. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita abang. Abang harap cerita ini menjadi iktibar dan pengajaran bagi orang yang mengamalkan ilmu hitam. Cepat-cepatlah putuskan ilmu hitam tu, sebab benda tu bahaya, tak elok untuk kita. Okey, terima kasih pada yang membeli sambal lara dan perapan sate, masih lagi ada dekat Shopee tu, jadi boleh dapatkannya. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.